Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati acara majelis, yang dimuliakan Presiden Kelab Suara Muda, Ketua Biro Agama, ahli yang terkuasa, para peserta sekalian muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada malam ini, berkumpul di Dewan Kelab Suara Muda di dalam majlis ilmu, iaitulah membincangkan satu tajuk, berpersatuan ke arah keberkatan, di mana kita sebagai seorang manusia yang tak boleh hidup seorang. Kata ahli-ahli sejarah, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia ini dia mesti duduk dengan orang, dari sudut tabiat dia tak boleh duduk seorang-seorang. Mana kalau duduk seorang akan jadi benda lain. Maka oleh kerana kita hidup dalam keadaan masyarakat, Allah Subhanahu wa taala pula mengajar kepada kita supaya hidup dalam keadaan berjamaah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaatul muslimin. Jadi kalau kita lihat kepada arahan-arahan Allah Azza wa Jalla dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu perkara yang mesti kita kena ingat, iaitulah hidup bersama dengan orang lain, hidup bermasyarakat, hidup dalam persatuan ataupun jam'iyah. Dalam masyarakat kata jam'iyah, bahasa kita kata persatuan. Jadi bila kita hidup dalam suasana berpersatuan, hidup dalam ramai-ramai, tak boleh hidup seorang-seorang, bermakna di sana terdapat peraturan dan adabnya, supaya apa yang kita buat, gerak kerja yang kita lakukan itu mendapat manfaat di dunia, mendapat manfaatnya di akhirat. Kalau setakat hidup atas dunia yang manfaat, akhirat tak ada faedah, berat kita. Tapi lebih berat lagi dan lebih malang lagi, kalaulah di dunianya tidak memberi manfaat yang besar, di akhiratnya mengundang bala dan bencana, maka itu lebih dahsyat. Maka inilah yang kita cuba bincang dalam masa yang ringkas, yang terhad ini. Saya cuba simpulkan beberapa perkara supaya dapat kita buat panduan dalam kita berpersatuan, dalam kita berjam'iyah, dalam kita berorganisasi, bahawa tak mungkin kita terlepas daripada tanggungjawab asal kita. Tidak kira kita duduk dalam kumpulan mana, dalam kategori mana, tetapi landasan yang besar Allah SWT jadikan kita kat atas dunia ini. Kenapa? Maka ayat kenapa itulah yang menjadi persoalan. Kita kena tanya, kenapa Allah jadi kita? Kenapa Allah buat kita? Tapi biasanya orang tak tanya hak tu. Bila dia tanya, apabila mereka tidak berpuas hati dengan kehidupan dunia, dia akan tanya, dia kata, kenapa Allah buat saya macam ni? Kenapa Allah jadikan saya macam ni? Kenapa? Itu masalah. Ini persoalan yang kita kena belajar, hasil daripada silap faham kita, hasil daripada salah didikan, ataupun dalam bahasa kita kata, bukan salah ibu mengandung tapi salah asuhan.
Kita hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian lahir dalam suasana Islam. Lahir dalam keadaan kita telah digazetkan dalam kad pengenalan, dalam surat beranak kita beragama Islam. Cuma bila kita membesar, kita tidak tahu kita ni berpegang dengan agama apa. Tahu Islam, tapi tidak tahu Islam tu untuk apa. Kita nak buat apa dengan Islam yang Allah Ta'ala pilih kita menjadi salah seorang daripada penganutnya. Maka jadilah kita sebagai Islam warisan, bukan Islam anutan. Ini yang jadi masalah kepada kita hari ini. Besar masalahnya apabila kita duduk di bawah kategori Islam warisan. Maknanya kita orang tanya, bangsa apa? Awak Melayu. Lepas tu Islam. Tapi kalau orang tanya Islam tu apa benda? Agak-agak kita nak jawab macam mana? Kalau kita kata Islam tu rukun 5, kita dah belajar daripada kecil lagi mengucap 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji, itu rukun. Tapi dari sudut makna Islam itu sendiri yang perlu kita kena faham bahawa Islam itu ada makna dia, ada sandaran dia, ada landasan dia. Barulah kita dapat memahami, kita dapat menghayati bahawa saya seorang yang beragama Islam, artinya saya seorang yang menerima ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu daripada makna Islam. Yang kedua, disebut Islam juga dengan makna tunduk dan patuh, redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Contohnya kita hari ini terima, bila mari bulan Ramadan kita puasa. Tapi waktu kita puasa, hati tenang ke tak tenang? Kalau kita rasa takut orang kata, tak puasa dia ni dia, nanti aku repot ke pejabat agama kena tangkap, ataupun jiran kita kata dia tu tak puasa tu, orang tak boleh kawan dengan orang macam ni, ataupun memang kita puasa kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Bila mari waktu zakat, sama juga. Kita terima zakat sebagai satu undang-undang syariah yang dikenakan ke atas orang yang mempunyai harta, maka dikenakan zakat. Tapi bila kita bayar zakat, hati kita rasa tenang ke tak tenang? Itu timbul persoalan. Kalau kita bayar zakat, hati kita suka, gembira kita sebab dapat bayar zakat, happy kita sebab dapat menunaikan tanggungjawab kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tanda kita menerima akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam hidup kita ni ada tak ada sekali-sekala kita kena saman. Kalau ada waktu kena saman, kita mesti kena bayar. Kalau tak bayar, kereta tak berjalan contohnya. Jadi waktu bayar saman, sudah kita bayar saman, agak-agaknya happy ke kita? Kau gapo tak kata ke tempat kita bayar, marahlah tak? Allah dia tu, padahalnya tepat bukannya banyak pun, 20 ya dia punya kelajuan terlebih, tak boleh kurang. Maknanya marah dekat Allah Ta'ala yang maha mengetahui, rugi duit dia ni, tak, bonus dapat habis begitu saja. Maka kalau kita rasa itu satu perasaan kita, bermakna kita tidak menerima undang-undang tersebut sebagai satu benda yang kita terima dan kita tunduk kepadanya. Kita akan buat, tapi tidak dengan keredaan hati dengan sepenuhnya. Maka itu dia panggil Islam itu dengan mana al-istislamu lillah, artinya kita tunduk, patuh dan akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Tuhan suruh apa saja ayat yang diturunkan kepada kita dalam perkara kehidupan, dalam perkara muamalah, dalam perkara halal dan haram, maka pada ketika itu kita akan terasa bahawa kita duduk di bawah peraturan Allah, dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka, kita menerimanya dengan keadaan yang tenang, dan kita terimanya sebagai mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan kita awal, mukaddimah kita yang perlu kita sebut, bahawa manusia ni kalau kita terima, bermakna kita menerima Islam itu sebagai agama anutan. Dan seterusnya makna Islam lagi dengan makna ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam juga dengan makna hukum. Kalau kita kata Islam membenarkan, maknanya undang-undang Islam membenarkan. Kalau kita kata Islam melarang, mengharamkan, Islam mengharamkan perbuatan minum arak.
Artinya itu hukum Islam mengharamkan sedemikian. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, iaitulah objektif besar Allah SWT ciptakan manusia ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tuan-tuan boleh tanda ayat ini, Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Arti ayat ini, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Apa makna? Maka ayat ini ulama tafsir mengatakan kita kena mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala 24 jam. Tidak sebagaimana yang kita faham, sebahagian daripada masyarakat hari ini faham, mengabdikan diri beribadat. Banyak mana kita ibadat? Aku solat dah, saya puasa dah, saya pergi haji dah, saya dah berkali-kali pergi umrah. Itu memang ibadat, kita tidak nafikan. Saya dah bayar zakat, itu ibadat. Tetapi yang dimaksudkan dengan ya'budun di sini, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala di sini, iaitulah dalam masa 24 jam. Tak boleh kita kata kita ibadat lepas tu berhenti. Ini satu mafhum kefahaman yang silap yang telah dibawa oleh penjajah dulu, bawa kepada kita sehingga kita terperangkap sampai hari ini. Penjajah dia mari, apa dia kata kepada kita? Kamu orang Islam, Islam tak ada masalah, silakan. Kamu nak baca Quran, silakan. Bahkan mungkin kalau kita minta nak musabaqah Quran pun dia tidak larang. Sebab apa? Sebab itu suatu acara keagamaan. Mu nak baca Quran, baca. Nak musabaqah Quran, dipersilakan. Nak apa saja pun, nak berlagu-berlagulah sampai pukul 12 malam, tak apa. Tapi ingat, Quran itu dikurung dalam kandang skop ibadat yang cukup sempit, iaitulah sekadar kita boleh baca, sekadar kita boleh taranum, sekadar kita boleh bawa waktu ada kematian kita boleh baca Quran. Malam Jumaat kita dibenarkan untuk baca Yasin, dan majlis-majlis lain dibenarkan untuk baca ayat Quran. Tetapi mereka telah memagarinya dengan satu undang-undang di bawah akta perlembagaan bahawa Al-Quran tidak boleh lebih daripada had yang dibenarkan oleh penjajah. Bermakna kalau kita nak bawa Quran ini menjadi sebagai dustur pegangan hidup kita sebagaimana yang sepatutnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu bercanggah dengan undang-undang perlembagaan, maka Al-Quran tidak dilaksanakan. Jadi hasil daripada kepahaman yang berat ini yang menyebabkan manusia terpaksa memisahkan diri di antara dia dengan agama, memisahkan di antara dia dengan kehidupan beragama. Maka kita kedengarlah anak-anak orang Islam yang mereka itu beragama Islam, namanya Islam, dalam keturunan orang-orang Islam, tetapi dari sudut penghayatannya jauh daripada Islam. Kita bolehlah buat kajian secara rambang ataupun secara terperinci. Hari ini kalau kita nak lihat bagaimana betapa ramainya anak-anak orang Islam yang tidak menunaikan solat. Itu solat tak ada siapa larang. Zaman penjajah pun dia tak larang. Sama ada Inggeris ke, Perancis ke, agama-agama lain, nak orang nak solat, solat tak ada masalah. Tapi yang mereka larangnya bagaimana nak laksanakan pelaksanaan Islam dalam kehidupan beragama, itulah yang menjadi halangan, yang dihalang dan disekat oleh mereka. Maka saya simpulkan di sini, kalau kita nak faham ayat Az-Zariyat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku, artinya kita mesti beribadat 24 jam. Tuan-tuan mungkin akan tanya, 24 jam Ustaz, habis nak pergi kerja bila? Tak? Nak pergi ke pejabat masa mana? Nak pergi ke nak pergi ke laut nelayan masa mana? Nak pergi ke menoreh masa mana? Timbul soalan. Maka tuan-tuan ingat ke tidak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Ingat peristiwa Isra Mi'raj? Macam mana tak ingat, kita setiap tahun ustaz-ustaz kita ni ulang cerita ni kan.
Dalam Isra dan Mi'raj, berapa kali mula-mula Nabi kita terima solat? 50. Kenapa dia beri 50? Itu timbul soalan. Kau kita tak ada tanya lagi ni. Tak tanya ustaz dah. Kata kali 50 nak banyak. 50 tu mengandungi makna yang besar. Iaitulah 50 kali solat. 50 kalau dibahagikan dengan 24 jam, berapa minit satu solat? Kira matematik Belanda belakang ni kan? Berapa minit sekali satu solat? Saya anggarkan 50 bagi dengan 24 jam kali dengan 60 minit 1440 bagi 50 jadi berapa? Kau payah pula dah. Kira buka, jangan buka handphone, jangan. Kira sendiri, kita nak tengok pandai ke tak pandai kita ni. Dia akan jatuh 28 minit satu solat. 28 minit satu solat, maknanya kalaulah dikekalkan hak tadi sebelum daripada Nabi minta Quran dengan nasihat daripada Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, maknanya apa benda yang kita boleh buat? 28 minit solat. Satu masjid kena ada 10 tu imam. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Naik hak yang kedua pula solat. Dia balik makan. Nah, maknanya keadaan begitu. Tetapi para jemaah sekalian, itu manifestasi yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita bahawa hai manusia, aku nak suruh beribadat dalam masa 24 jam tak boleh berhenti. Seolah-olah kita 50 kali solat ada. Setiap 24 minit satu solat. Kalaulah orang duduk solat, nakar ke setara mana ke orang solat, tolong anak-anak kita hak nakar kat belakang masjid. Orang tengah solat, dia nakar, dia buat benda tak baik, tak baik. Tak buat. Kita kalau solat Allahu Akbar, muslimat kita yang waktu nak solat siap dengan tutup aurat dengan telekung 2-3 lapis lagi. Nah, kadang-kadang kalau pergi Mekah sampai 3 lapis telekung dia pakai. Kita kata ini, mana Mekah ni? Tak boleh di Mekah kena pakai banyak lapis. Tapi kalau balik Malaysia awak dah tak ada lapis. Kadang-kadang kita ini dipanggil sebab kefahaman kita tentang agama terhenti setakat ibadat itu solat. Bila nak solat tutup aurat. Lepas pada ibadat aurat ikut aku. Nak tutup ke tak tutup, nak jaga ke tak jaga, itu hak individu, tak ada siapa boleh larang, tak ada siapa boleh sentuh masalah kita. Maka jelas kepada kita para jemaah sekalian, inilah dia panggil kefahaman yang jelas. Apabila kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dalam masa 24 jam, bermakna tak boleh kita langgar. Seolah-olah kita setiap 28 minit ada satu solat, 28 minit ada satu solat, 28 minit ada satu solat. Maka setiap kali kita solat sah. Saya yakin dan percaya orang yang melakukan solat, dia tidak akan buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan buat benda-benda yang nakal. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila kita kata kita hari ini nak berpersatuan, persatuan ni cantik. Kalau boleh kita kena tulis besar-besar kat dinding kita ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah ayat 2 ni kita letak sebagai motto, logo besar kita, iaitulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong-menolong untuk kebajikan dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya positifnya kita berpersatuan ini, kalaulah ini menjadi matlamat kita. Untuk apa persatuan? Untuk nak buat benda. Hari ini para jemaah muslimin dan muslimat, saya tengok banyak sekali NGO yang ditubuhkan. Semua kerja dia buat benda baik. Bahkan kita rasa pelik dengan pokok dia ni. Mari daripada seluruh Malaysia, waktu banjir pun ni kan, mari seluruh Malaysia nak bantu kawasan ni, balik kutip derma pula, mari buat rumah untuk orang mangsa banjir. Jadi kerja dia yang sebahagian orang tak boleh buat benda lain tu. Mari cuci rumah orang, macam-macam dia buat. Yang Islam pun ada, yang bukan Islam pun ada. Maka kita nampak bahawa manusia ni suka kepada kebajikan, suka buat benda-benda yang baik. Dan ini memang satu ajaran yang diajar oleh Islam. Cuma
Sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, bila kita nak buat benda ni, kita kena letak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Letak dia punya logo adalah kamu bertolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Allah Ta'ala peringat dalam sesi yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu tolong menolong di atas al-ismi, dosa dan permusuhan. Maknanya kalau orang mari nak buat dalam grup kita ni, orang nak buat dosa maksiat, kita kata kita tak boleh bantu. Sebab Allah tak larang kepada kita wala ta'awan. Jangan sekali-kali kita buat benda yang tak baik. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Siapa dia hidupkan dalam Islam ini satu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala. Orang yang mengikut dia tanpa mengurangkan pahala tersebut, maknanya kita dalam bahasa orang sekarang dia panggil online ke ni? Downline. Manakala kita masuk duduk atas, orang bawah kita semua boleh pahala kita. Artinya bila kita anjurkan satu majlis yang baik, orang ikut, artinya semua orang yang buat itu pahala dapat kepada kita secara automatik naik. Maka dengan ini satu benda yang besar bila kita dapat sanna fil islami sunnatan hasanah. Mungkin kalau kita cerita hadis ni lagi menarik. Hadis ni ada dia panggil sababul wurud, sebab terjadi hadis. Iaitulah satu kumpulan orang Islam yang sangat miskin mari ke Madinah. Asyad faqah, mana faqah ni orang panggil miskin tegak kalau kita hari ni. Sesak sangat. Dengan baju lusuhnya, dengan suasana nampak tak ceria sangatlah dia punya keadaan. Bila Nabi SAW tengok umat dia ni nampak dalam keadaan yang begitu tidak ceria, berubah Nabi, muka dia berubah. Maknanya Nabi sedih tengok kepada suasana. Ketika itu Nabi masuk dalam rumah dia, kemudian Nabi kita keluar menyampaikan khutbah, menggalakkan masyarakat sahabat supaya bersedekah. Jadi ada orang yang bawa mari menganjurkan satu majlis. Kalau kita kat zaman kita ini dia panggil derma kilap. Ada orang bawa pakaian, ada orang bawa ni, akhirnya jadi timbunan makanan dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan man sanna fil islam sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan dalam Islam ini suatu anjuran yang baik, bukan satu rekaan dalam perkara yang tidak ada, tapi kita hidupkan satu proses. Contohnya kita hari ini, para kita dalam ahli persatuan kita, apa benda yang kita boleh hidupkan? Budaya bersedekah, cantik kita hidupkan. Maka semua orang akan bersedekah belaka. Nak sedekah, nak bagi rumah anak yatim, rumah orang pakai miskin, rumah nak mendirikan pondok-pondok pengajian, bina masjid contohnya. Apa saja yang kita buat benda baik. Dengan sebab kita anjur orang bagi sedekah. Ataupun kita kata ahli kelab lajnah dakwah kita ni, biro agama, anjurkan majlis-majlis ilmu. Kita buat majlis kuliah, majlis tazkirah, majlis mengaji Quran, majlis baca kitab contohnya. Maka apa yang kita anjur menjadi ikutan kepada orang, maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, maka setiap orang yang mengikut jejak langkah yang kita buat, semuanya pahala dapat pada kita. Maka ini disebut suatu kerja yang cukup besar bila kita mampu menghidupkan suatu suasana yang begitu baik. Tapi tengok hadis ni dua, mesti ada kiri kanan. Ada kanan, ada kiri. Yang kirinya apa? Nabi kata wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa dia pula menganjurkan, menghidupkan majlis benda yang tak baik. Benda ni tak ada dah, orang tak buat dah benda ni, tapi tiba-tiba kita anjurkan supaya dihidupkan balik. Maka orang akan buat balik benda mungkar, benda maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini. Maka ketika itu siapa yang ikut dia, dosa dia naik ke atas para penganjur. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah di antara peranan besar kita bila kita duduk dalam berjamaah, duduk dalam kumpulan. Nah, Allah Ta'ala telah sebut dalam surah Ali Imran, wal takum minkum yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu orang-orang yang mengajak manusia buat kebajikan.
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang suruh buat benda baik, yang melarang daripada benda munkar. Kita tak boleh berjalan satu sayap, kata orang terbang satu sayap, tak berjalan. Kapal terbang pun jatuh kalau satu sayap ada. Burung pun jatuh. Kita manusia pun kalau ada satu sebelah tayar tak boleh pergi, kan? Maka mesti ada amar ma'ruf, mesti ada nahi munkar. Jadi dalam kehidupan kita hari ini, ada orang yang baik dengan Allah, tak baik dengan manusia. Ada orang baik dengan manusia, tak baik dengan Allah. Itu dua-dua tu tak baik. Ada seorang makcik ni, dia mari tanya. Dia kata, "Ustaz, anak saya ni, Allah, kalau minta duit, lawak minta, bagi selalu duit." Orang kata, "Alhamdulillah lah, mudah-mudahnya anak yang soleh, anak yang solehah, bantu mak dia, kan?" Kita hari ni masih lagi ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah yang kita tak jumpa. Masih ada lagi manusia yang ajaib, yang pelik. Tadi saya tengok satu video daripada negara Arab. Seorang pemuda, umur dia sekitar 30-an. Dia bawa seorang makcik pergi hospital. Makcik ni tak ada kerja lain. Memang mental, masalah mental, gila kata. Duk maki ke dia, ludah dia macam-macam, dia taat je dia bagi. Jadi doktor tu tanya, "Siapa ni yang awak jaga sangat ni?" Dia kata, "Mak saya." Tak malu dia. Macam mana mak awak boleh lahirkan awak? Dia gila. Doktor tu pelik juga tanya dah. Orang dia kamat kau gila, tak reti banyak ni. Apa ya dah? Dia kata, ni cerita. Kata di pemuda ni, dia kata, "Tok saya dulu paksa anak dia ni yang gila ni kahwin dengan seorang pemuda di kampung dia, dengan harapan insya-Allah Allah Ta'ala beri kepada dia seorang anak yang boleh khidmat kepada dia." Subhanallah. Takdir Allah SWT, lepas kahwin, mengandung, bapa dia pun tak tahan dengan kerana history yang tak betul, masalah mental, cerai. Dan budak ni akhirnya dilahirkan oleh ibu tadi, ibu yang gila tadi. Kata di pemuda ini, "Semenjak umur aku 10 tahun, aku jaga mak ni, aku khidmat kepada dia," dan macam-macam cerita yang dia buat. Dia kata, "Aku tak apalah, aku redha Allah Ta'ala beri aku ni kepada mak ni untuk aku khidmat." Subhanallah. Baca panjang lagi cerita dia, sampai selesai daripada doktor cek mak dia ni, dan dia tarik mak dia balik. Walaupun mak dia sumpah, mak dia mati. Orang gila nak kata apa? Apa dia bercakap? Kemudian mak dia kata, "Kenapa bawa aku ke hospital? Kamu kata nak bawa aku pergi Mekah." Dia nak pergi Mekah, dia duduk di Arab, tak apa dekat. Doktor pun tanya, "Mau bawa mak mu lagu ni pergi Mekah?" Dia kata, "Hak mak aku nak pergi Mekah kau, nak pergi umrah kau, nak pergi Madinah kau. Dia nak makan apa kau? Setakat aku mampu, aku tak akan halang. Aku akan beri apa dia nak." Subhanallah. Bila pemuda ni keluar dengan mak dia, doktor tutup pintu, dia kata, "Aku menangis sungguh-sungguh dalam bilik doktor, kerana aku dengar dia cerita anak yang soleh hari ni berlaku di hadapan mata aku." Subhanallah. Ajaib Allah. Saya dengar cerita ni pun kita rasa Allahu Akbar. Kerana itulah dalam asal dalam riwayat mengatakan, "Ummati kal ghais." Umat aku ini seperti hujan. Hujan ni kita tak tahu hujan yang awal turun ke baik, ataupun hujan yang akhir turun baik. Mana dia tu hujan ni mana bawa rahmat. Hujan yang turun bawa rahmat, tak tahu la yudra awaluhu, yang awal baik ke yang akhir baik. Jadi kita tak, maknanya kita tak boleh kata kita ni hidup di akhir zaman dah. Kalau apa-apa maksiat orang buat akhir zaman. Jadi kenapa kita nak marah kepada zaman? Kita tak marah kepada kita. Na'ibu ala zamanina wal aibu fina, kata ahli syair. Kita duk mengaibkan zaman, tapi kita yang wal aibu fina, yang aibnya kita, yang salahnya kita, tapi kita duduk salah menyalahkan masa. Hari ni kalau tanya siapa saja pun, anak awak ni tak salat macam mana? Nak kata macam mana? Akhir zaman. Jadi menyalahkan zaman, kita tak menyalahkan kita. Mana ada manusia tadi, mak dia tanya, "Anak saya ni kalau minta duit, bagi terus." Baik dia.
Tapi kalau tanya bab solat, amarah selalu. Mak nak suruh saya balik kampung ke tak nak bagi? Nak suruh balik jangan sentuh hal ni. Nak minta duit tak apa. Tanya bab solat, jangan tanya. Kalau tanya saya tak balik dah kampung. Nak kata apa Ustaz? Saya kata dia baik dengan manusia, dia tak baik dengan Allah. Tak jadi. Ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW kuat beribadah dengan makcik-makcik kita ni. Dia kata taqumul lail, malamnya bertahajud, siangnya berpuasa, tapi mulut leza. Tahu mulut leza? Mulut leza ni suka kata orang. Orang repot kan Nabi SAW. Nabi kata hiya finnar, makcik ni masuk dalam neraka. Walaupun kuat ibadat, tapi oleh kerana mulut dia yu'tuzi, mulut dia menyakiti orang lain, maka tak selesai masalah dia. Maka kita kata dia baik dengan Allah, tak baik dengan manusia. Ini kaedah, baik dengan Allah, tak baik dengan manusia, salah. Baik dengan manusia, tak baik dengan Allah, lagi bersalah. Maka kita nak kita baik dengan Allah dan baik dengan manusia, barulah menjadi ataupun dalam bahasa yang orang sebut hari ni, hablum minallah, hablum minan nas. Ada orang kata. Jadi kita nak kita baik dengan Allah, kita tak baik dengan manusia. Maka agenda besar bila kita letak dalam kehidupan kita ini, duduk dalam amar ma'ruf kita kena ada, nahi mungkar juga kita kena bekerja. Barulah kita duduk mencapai tahap bagaimana nak mencapai tahap keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini para jemaah sekalian, bila sebut masalah isu berkat, kita kadang-kadang berkat tu kita nampak apa? Dia cium tangan untuk guru ya. Mari nak cium tangan untuk guru ni, nak ambil berkat. Satu cerita, saya pergi melawat di satu tempat di sebelah Thailand. Kita tengah duduk makan, ramai orang duduk tengok. Kata malu orang tengok makan gini. Kalau nak makan juga masuk, main tengok gini tak sedap gitu. Kata di ustaz yang bawa kita begitu, dia kata entah hati-hati. Kata ada cerita apa ni? Ada cerita pelik ke? Dia kata ada cerita pelik. Cerita pelik je, dia kata puak-puak ni bila dia tengok ustaz yang mari jauh-jauh ni, dia kira orang berkat. Habis kalau berkat apa duk tunggu ni? Dia kata dia tunggu kita sudah makan. Biasanya orang kampung ni kalau sudah makan, kita basuh tangan dalam pinggan, kan? Kata air itu nanti dia berebut nak minum. Allahu akbar, kata tak ada apa dah lah. Kita kenal lah, kita ni mak zikir pun malah, ibadat pun tak apa kuat, nak suruh orang minum air tangan kita pula. Habis nak macam mana? Kata senang, tak ada masalah apa. Kita bisik sama-sama, kita mesyuarat sama hidup makan. Dia tak faham bahasa kita, kecek bahasa Melayu. Sudah makan, ambil kita punya teko nak basuh tangan tu, pergi dekat atas tanah, buruk pakai basuh situ, selesai masalah. Ini panggil mafhumul barakah. Berkat itu kita duk mikir cium tangan tok guru, gosok ada. Kalau orang jenis hok pelik-pelik lagi kak, berkat ni kak pergi gosok kubur lah, macam-macam benda orang buat. Kan? Yang itu dia panggil waktu tu bukan setakat berkat tu, penyakit tu. Tetapi bila kita nak sebut tentang berkat, bagaimana kita nak dapat berkat? Yang pertama sekali kita kena ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu. Tuan-tuan, tanda hadis ini sangat menarik. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa dia jadikan akhirat itu agenda besar. Kita duduk dalam kerja buat kita, kita duduk di pejabat kita duduk di ada kedai kita, di bisnes kita duduk, mana saja kita duduk, kita tak agenda kita akhirat. Kita bisnes, memang kita nak dapat keuntungan. Tapi untung untuk apa? Untuk nak infak fisabilillah, nak bina sekolah, nak bina masjid, bagi bantuan pada orang miskin, orang susah. Tak tu. Apa jadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala jadikan kekayaan dalam jiwa dia. Kaya dalam jiwa. Hari ini kalau kita kaya dalam hati kita, kita tertamak orang. Tengok orang, tu orang. Tengok benda haram, berhenti, tak ambil. Pasal kita tahu kalau ambil benda haram, sesat tak sesat masalah? Jawabnya tak sesat masalah. Apa yang tak sesat? Kata di ahli fikir, kata hari ini kita bertanggungjawab. Tuan-tuan kena tulis ni kata-kata keramat. Hari ini kita bertanggungjawab. Semua benda orang tanya, bos ada masalah ni, masalah arahan, itu yang panggil tanggungjawab.
Mungkin besok kita tidak lagi bertanggungjawab, tapi kita dipertanggungjawabkan. Tengok dua ayat yang berbeza. Hari ini kita bertanggungjawab dengan apa? Dengan kerja buat kita. Orang apa ni, syarikat kita, anak-anak kita, orang-orang bawah kerja-pekerja kita, semua kita tanggungjawab. Besok kita dipertanggungjawabkan apa? Dengan apa yang kita kerja. Mau ambil mana? Dalam hadis yang jelas Nabi kita kata apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam itu sehingga ditanya tentang 4 perkara. Umur dia berapa puluh tahun, mau buat apa dengan umur kamu? Kita katalah kita ni umur panjang, alhamdulillah. 60 tahun, 70 tahun, 80, 100 tahun. Jadi Tuhan akan tanya, umur panjang ni kamu buat apa? Wasyabab, masa muda dia apa yang dia buat? Semua tu ditanya. Dan harta benda dia, daripada dia ambil dan ke mana dia bawa. Dan ilmu yang kita dapat, apa yang kita pergunakan ilmu. Adakah kita beramal dengan ilmu ataupun kita tidak. Maka di sini kita kena tengok bahawa kita akan terhenti duduk di situ. Nabi kata apa? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam jiwa. Kita tak tahu sama orang. Dunia mari ambil. Wa jama'alahu syamlahu, Allah Ta'ala akan kumpulkan segala benda yang terpisah, mari duduk tokok sini. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dunia mari walaupun kita tak nak. Alhamdulillah para tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya jumpa banyak dah kes reality sahabat-sahabat kita ni, muda-muda orang, sama ada yang pergi haji dengan saya ataupun kita jumpa kat mana-mana. Dia kata, Ustaz, doakan saya terus istiqamah. Saya kata, Alhamdulillah, kalau saudara ni duduk dalam landasan yang baik, teruskan. Dia kata, perniagaan yang saya masuk hari ni, Alhamdulillah, tak putus-putus, projek dapat. Walaupun saya tak pernah bagi rasuah kepada pegawai-pegawai yang minta rasuah, tak bagi. Orang minta tip, cuma saya kata, rasuah zaman kita hari ni ada ke tak ada? Rasuah zaman kita ada ke tak ada? Ada? Saya kata tak ada. Ada rasuah zaman kita hari ni? Tak ada. Kalau ada, tak curah pagi esok SPRM masuk dulu. Tak ada. Yang adanya duit kopi. Lagi duit minyak. Rasuah tak ada. Kalau ada kena tangkap. Jadi dia kata saya tak pernah lagi beri guna syarat rasuah, tak ada. Tapi hadis Nabi benar, Nabi kata oleh kerana dia letak akhirat di keutamaan dia kerja kerana nak mencari rezeki yang halal, Allah Ta'ala buka lorong-lorongnya. Tak sangka dia tak pernah putus projek walaupun saya tak bagi rasuah. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu depan mata dia, dia duduk kerja projek nak dunia, tak kira halal haram, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah Ta'ala jadikan kefakiran duduk celah dua mata. Ini masalah kita, fakir kita. Tengok orang Kelantan kata mecak belakang, mecak kata jilat bibir lah. Nak Allah Akbar, dia tu rumah besar. Tengok kawan ni pula, Masya Allah, apa ni, banglo besar. Tengok orang ni, semua nak belakang. Sakit jiwa dia. Nak balik ke rumah sakit jiwa. Tengok bangunan ni, wisma orang ni, orang ni. Akhir sekali apa yang kita ada? Nabi kata apa? Wa farraqa alihi syamlahu, segala benda yang duduk yang ada pada dia terpisah habis, tak tahu apa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dunia tak mari kecuali setakat yang diizinkan, yang telah ditakdirkan. Tak lepas. Baiklah kita berusaha untuk cari benda yang betul-betul halal, supaya kita tidak banyak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kehidupan kita letak ini yang besar, barulah kita dapat keberkatan dalam hidup. Apa makna berkat? Berkat dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata berkat tu maknanya bertambah, subur, bertuah, kekal, berterus. Itu makna berkat. Jadi bila makna berkat itu artinya harta kita tak banyak,
Jawatan kita tidak besar, tetapi kita hidup dalam keadaan kita rasa kita tenang. Kita rasa tenang hidup. Pasal tu kita tengok orang yang miskin. Orang yang miskin kadang-kadang hidup dia kita nampak suka je, dia tak ada masalah apa-apa. Panado pun jangan-jangan makan. Kita hok rasa kaya sikit ni, masya-Allah tabarakallah. Sebulan-sebulan tu dekat dengan segata ubat kali dah. Besar-besarnya bui. Sekali ambil 2 rupiah. Dua plastik dapat. Apa dapat? Itu alhamdulillah kalau boleh tidur malam tak payah makan ubat. Alhamdulillah. Kita memang takut nak tidur malam, terpaksa kena bagi 1 dos lagi biar boleh lena tidur, kerana terlalu berfikir kepada benda-benda yang besar, maka itu dia panggil hilang keberkatan. Hari ini kalau kita nak tengok yang hilang daripada kita, ini mimbabil muhasabah, kita bincang sama kita, iaitulah berkat masa. Masa kita hari ini berkat ke tak berkat? Tak nak kata tak. Kalau nak kira masa kita dengan masa orang dulu sama je, 24 jam. Tapi ada orang yang Masya Allah tabarakallah, dia boleh pergi solat berjamaah, dia boleh pergi baca Quran, dia boleh pergi majlis ilmu, dia boleh pergi berniaga, dia boleh pergi mesyuarat, dia boleh pergi bisnes. Semua benda dia boleh buat dalam masa 24 jam. Ada orang dia boleh buat daripada pagi sampai gelap, dia boleh bisnes je saja. Tanya bab solat, hari ni solat jemaah ke tak sempat sahabat. Quran tak tengok pun lagi. Zikir tak teringat nak kata. Zikir ingat dah kan, tapi tak teringat nak kata. Sebab itulah saya suka bagi kertas tu, kertas putih di tangan tuan-tuan dan puan-puan tu, itu dia panggil, tajuk dia zikir 4 kalimah. Nanti saya yakin zikir ni tuan-tuan sudah ingat. Di akhir nanti saya nak test tengok ingat ke tak ingat zikir ni lah. Kita nak bagi ijazah, dia panggil ijazah zikir. Ingat sah dah ingat. Yang tak ingatnya apa? Nak zikir tak ingat. Itu masalah kita. Baik, bila kita tak ingat dah berzikir, sedangkan orang lain boleh berzikir, kenapa? Maka di sinilah ahli-ahli motivasi mengatakan masalah manajemen ibadat. Kita ni pakar dalam bidang manajemen. Semua manajemen kita boleh buat. Nak atur tu, nak strategi tu, strategi ni semua kita ada. Dengan komputernya, dengan alat-alat yang hebat hari ni, kita boleh buat segala perkara. Tetapi bila kita tanya dalam balik kepada manajemen ibadat, kita fail. Tak boleh buat, daripada subuh lah kita sempat. Kita bangun paling tidak pun 3 rakaat witir lah sebelum subuh tu. Sempat tak sempat? Mikir manja. Mula ni baru 2 kali. Alhamdulillah ada kot 2 kali. Kalau tak ada langsung, lagi dahsyat. Lepas subuh sempat tak sempat kita? Subuh sempat ada saya solat berjamaah? Sempat. Alhamdulillah. Lepas solat subuh sempat ke tidak baca zikir? Duha ada ke tidak? Oh, kalau kita kira ni bermakna, cuba kita bayangkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia kata apa? Nabi SAW tawar kepada kita 12 rakaat salat sunat rawatib 1 hari 1 malam. Tuan-tuan tanda 12 rakaat ni banyak ke sikit? Dia kata banyak 12 ni ustaz. Saya tarawih pelapar ya. Ni dia panggil ahli falsafah ni, bagi 8 dengan 20. Akhir sekali tak pergi juga tu. Bahagian bahas tu tak mudah buat. Saya tak kata 12 tu satu masa lah. 24 jam. 12 rakaat 24 jam bermakna kita punya masa yang cukup panjang. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 12 rakaat. Cukup tak cukup hari ni? Tak regah dah jawab. Seluruh tak. Dia ada juga orang bisik, bukan tak nak jawab ustaz, takut riak, dia kata. Dia lepas juga lah, tak apa. Kita lepas di malam ni. 12 rakaat. Kata di isteri Nabi radhiyallahu anha kata apa? Allah Taala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Besar tak besar projek kita ni? Kat saya namakan projek 12 rakaat ni panggil projek mega mampu buat. Mega tak mega? Banglo besar, mahliga dalam syurga, bukan banglo macam rumah kita. Rumah teres kita berapa bilik ada? 10 bilik. Ini syurga. 12 rakaat kita jaga. Tapi kalau kita tidak ada manajemen ibadat, kita tidak susun atur dalam kehidupan kita, maka masa kita akan terbuang dan waktu kita tidak berkat. Ini yang kita bimbang hari ini.
masa kita tidak berkat. Zikir yang kita bagi itu zikir 4 kalimah nama dia. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya semua sudah ingat. Coba kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Semua kata ingat belaka. Yang tak ingatnya apa tadi? Nak zikir tak ingat. Ini masalah kita. Nak zikir tak ingat, hal lain semua kita sudah ingat. Ini menunjukkan bahawa kenapa lidah kita kadang-kadang clue tak boleh nak kata. Lidah kita kadang-kadang kita rasa kenapa tak boleh kata, kenapa tak boleh nak sebut, kenapa tak. Maka inilah yang menjadi persoalan, pokok persoalan kita. Bila kita timbul masalah kenapa, artinya tentulah di sana ada perkara-perkara yang mesti kita muhasabah, yang mesti kita kena teliti. Kenapa Allah halang kita daripada menyebut nama dia? Tentu ada suatu halangan. Takkanlah satu benda yang simple, yang ringkas kita tak nak buat. Kita yakin dan percaya di sana terdapat halangan yang menyebabkan kita tak boleh nak kata. Maka para jemaah sekalian, di sinilah yang patut kita tangisi di kehidupan kita hari ini. Kenapa Allah tak beri aku buat? Kenapa Allah tak izinkan kita lakukan benda ini? Bermakna di sana ada masalah. Masalah utama yang menghalang kita, iaitulah masalah apabila hati kita tidak bersatu dengan anggota. Hati tidak bersatu dengan anggota, maka kita sentiasa mencari bagaimana kita nak mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab setiap cinta yang kita buat mesti ada pulangan dia. Setiap perkara yang kita buat mesti ada kesannya. Hari ini kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hari ini kita solat, kan? Kita solat, kita berzikir. Tapi kenapa kadang-kadang zikir yang kita buat, solat yang kita lakukan itu seolah-olah tidak memberi bekas, tidak memberi kesan kepada kita. Zikir tak tahu apa. Dia panggil zikir tidak memberi kesan. Maka kerana itulah kata Nabi SAW, Nabi kata man qalaha muqinan biha. Siapa dia baca zikir ni muqinan, dia kena yakin. Tapi kalau sekarang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apalagi kalau kita pergi zikir Gia Limau. Kenal zikir Gia Limau? Lagu mana? Zikir Gia Limau. Biasa zikir Gia Limau ni kalau tempat ada orang jamu makan. Nah, dia tengok juga menu apa. Kalau dia atas nasi jajah roti tak jadi, tak naik Gia Limau. Kalau kena nasi minyak, nasi semangat. Dah, Gia Limau lalu naik. Bukan je rumah-rumah. Jadi zikir itu tidak memberi kesan kepada jiwa kita. Sebab apa? Nabi kata man qalaha muqinan biha. Siapa dia kata dalam keadaan dia kena yakin maulah jadi. Tapi kalau kita kata, kita pun tak tahu yakin ke tak yakin. Kadang-kadang baca pun betul tak betul dia punya bacaan, itu jadi masalah. Jadi janganlah kita buat satu perkara yang kita tidak tahu. Jadi hari ini ada masalah kepada kita, khususnya bila kita belajar tentang zikir. Kita ni kalau berzikir nak pelik-pelik lah tu. Nak pelik. Kalau belajar tu sampai mereka tak faham, bagus tak? Dengar ada cerita orang belajar tak faham. Kau tak dengar lagi? Tak dengar lagi. Anak jumpa dengan satu orang sini dekat airport Kota Baru ni. Dia kata, ustaz, kena ke duk minum air sebelah tu? Saya kata, tak apa chair tu. Oh, dia kata ni orang pakar tasawuf. Kata hebat lah. Kenapa bagi tahu lambat kalau saya nak bersalah dengan dia? Dia kata saya ikut kelas pengajian dia sampai tak faham. Terkejut kita. Apa dia? Dia mengaji sampai tak faham. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni kalau tak faham kali pertama, yang kedua, yang ketiga, kena faham dah. Macam mana belajar sampai tak faham? Ini masalah kita. Nabi kata zikir kalau tak memberi kesan kepada jiwa kita, sebab apa? Sebab kita tak kata dengan keyakinan kita. Mana kita kena baca, kita kena faham. Pasal orang ni dia suka zikir yang pelik-pelik, yang ajaib. Kadang-kadang belajar zikir salah baris pun ada juga. Dengar ada cerita orang salah baris. Dia nak pergi Mekah, dia belajar zikir. Jadi ustaz dia ajar betul dah. Allahumma la tada'li zamban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah tinggal aku ni dosa kecuali Engkau ampunkan. Dia pun hafal sampai Mekah, kau orang ramai tengah tawaf. Tukar bagi Allahumma la tada'li zanaban
Nun daripada mati jadi bagi hidup. Zamban jadi zanaban. Ya Allah, jangan tinggal aku zanaban. Tuan-tuan, apa makna zanaban? Kalau zamban mana dosa, jangan tinggal dosa kecuali engkau ampunkan. Kalau zanaban makna ekor. Jauh jarak tu tak? Orang Arab sebelah bila dengar zanaban tulu japuk lalu illa qata tahu, kecuali engkau potong ke ekor dia. Sihat dia nampak ada ekor mari minta nak potong saja. Jadi dalam doa kita, kalau kita rasa tak yakin dari sudut bacaan bahasa Arabnya, baik tuan-tuan baca dengan bahasa Melayu. Baca dengan bahasa Melayu kita faham. Tapi kalau baca bahasa Arab, masalah kita faham ke tak faham. Maka bila kita benda ni kita tidak memahaminya, kita baca dalam keadaan kita tak tahu apa, maka pada ketika itu kita buat benda yang ajaib. Apa buat benda ajaib? Kita buat benda yang kita tak boleh nak rasai, tak boleh menjiwai. Apa sebab kita tak dapat? Maka bila kita kata menuju keberkatan kepada Allah Azza wa Jalla, para jemaah sekalian, maka inilah yang kita nak simpulkan. Yang pertama, iaitulah kita buat kerja kita ni kerana Allah Azza wa Jalla. Buat kerja kita kerana Allah. Sebab kalau kita tak buat kerana Allah, kita buat kerja juga, betul tak? Kita akan buat kerja, tapi kerja tidak kerana Allah Ta'ala, mana kita kerugian besar. Kenapa kita silap teknikal? Sebabnya tadi di awal mukadimah saya sebut kesalahan kita di dalam memahami makna ibadat. Bila kita salah faham makna ibadat, bermakna nak gimana tu lagi kerja, nak gimana tu jabat, nak gimana norek. Tapi kita tidak kaitkan kerja buat kita tu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita boleh kaitkan apa yang kita buat, apalagi kalau kita duduk di tempat kerja yang memang memerlukan kepada tenaga yang besar, seperti orang duduk di hospital. Tuan-tuan dan puan ingat tidak, kalau kita baca hadis, siapa dia pergi ziarah orang sakit saja, siapa malaikat ikut dia berapa ramai pergi ziarah orang sakit. Ini orang turun di rumah dengan niat lillahi ta'ala, aku nak pergi bantu orang sakit. Berapa besar dia punya pahala? Kalau dia tak niat bantu, dia memang kena bantu pun. Kena bantu ke tidak? Memang kerja misi, kerja doktor, kena bantu orang sakit. Tapi kalau dia niat, dia dapat hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Pahala di dunianya dapat gaji, pahala di akhirat Allah Ta'ala akan beri pahala, sebab dia niat, dia turun daripada rumah kerana pergi bantu orang. Kita akan dapat keberkatan dalam hidup. Tapi kalau kita pergi tegak merung, masa jenis orang, kenapa kita nak menengking orang? Kenapa kita tak ingat rezeki yang kita makan hari ni kan ada orang sakit tu. Baru ni saya pergi melawat satu rumah, dia panggil rumah kenangan. Pelik juga, rumah orang tua tapi nama dia kenangan. Saya tegur juga wadah tu, kata kenapa buat nama kenangan? Kenangan hak mati dah. Orang panggil dalam kenangan, mana tak ada dah orang tu dah. Kata niat, dia kata orang ni kalau tak mati pun macam mati juga, macam mati. Sebab kalau Islam, alhamdulillah dia, kita boleh cari dia. Dengan kenalan dia tu, kita pergi cari di kampung dia tu, akan ada waris-waris dia yang kenal. Sama ada mereka terima dia tak terima kita lain, tapi ada waris. Tapi kalau pergi cari orang yang bukan Islam, saya tak sebut nama bangsa, takut jadi rasis pula, tak boleh nak kesan, hilang terus. Jadi dalam rumah ini kita tengok ada orang yang sanggup bertugas salib pempah orang tua ni, bagi makan suap di mulut pada kita. Kata ini kerja kamu, petugas-petugas di sini, Allah Ta'ala saja bagi pahala kepada kamu kalau kamu niat baik. Anak dia sendiri tak sanggup nak buat seperti itu. Karena itulah orang tua ni dicampur di rumah kenangan. Memang kenangan semua. Tapi malanglah, walaupun mereka dalam kenangan, masih hidup tapi dalam kenangan. Sebab apa? Dalam angka yang besar, lebih kurang 100 orang yang Islam, ustaz dia bagi tahu kepada saya, yang boleh solatnya setelah kita ajar setahun, masuk 2 tahun ajar Al-Fatihah, baru boleh solat 20 orang lebih baru. Tuan-tuan bayangkan, memang kenangan. Ini menunjukkan satu kehidupan yang cukup dahsyat. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang kita duduk dalam satu kumpulan dalam badan kebajikan ini, satu kes besar. Ini kes yang terbaru saya terima dalam minggu ni. Seorang perempuan, dia telefon saya. Dia telefon, dia
Dia kata, Ustaz, saya sudah bersedia untuk bunuh diri. Saya kata, la innalillahi wa inna apa benda ni? Apa masalah, apa dosa awak sampai nak bunuh diri? Kata kalau kes zina yang kena hudud tu jangan bunuh diri, biar kerajaan yang hudud yang jatuh hukuman barulah lepas dosa. Dia kata tak, sebab adik saya mati, adik dia lelaki itu mati. Jadi anak dia 3 orang ni ditinggal oleh ibu, maknya pun lagi juga tinggal ke dia. Dia stres, dia jaga budak ni, dalam budak ni masalah banyak, duit tak ada. Subhanallah. Dia kata, Ustaz kena bantu saya, kalau tidak Ustaz pun berdosa ya. Beratnya bubuh kita ya, subhanallah. Kata saya bukannya JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pergi mengadu kat sana lah, kenapa pergi mari kat saya? Jadi alhamdulillah melalui NGO yang ada ni, satu ada saya SF forwardkan, hantar nombor telefon orang ni kepada kawan-kawan kita NGO. Saya kata tolong NGO yang terdekat dengan orang tu, saya tak ada sebut nama negeri lah. Saya kata, saudara tolong pergi siasat dia ni. Macam kita ni apa dia panggil, yang OTB pergi cari orang miskin, apa nama, bersama jejak kasih, apa benda dah. Lebih kurang itulah kita punya program. Alhamdulillah, lepas 2 hari tadi saya dapat sangat mengembirakan kita. Dia orang ni pergi cari makcik ni, dapat jumpa, tangkap dia, bawa ke pejabat zakat. Dengan siasatan yang telah dibuat, alhamdulillah dia telah mendapat pertolongan bagi pihak kerajaan. Ini di antara kerja kita. Kita rasa tak ada kerja lah. Walaupun mereka ini orang miskin, orang yang sangat susah, tetapi ada kalanya tak sampai channel ke tempat yang sebut. Saya tak nak menyalahkan orang lah. Kalau kita sebut hak orang marah dah. Mungkin dia pergi ke pejabat kata, ambillah borang tulis. Dia kata, aku bukan nak borang, aku nak nasi, nak makan sekarang. Kita nak main borang 3 bulan lagi habis, 3 bulan lagi mati lah kawan, contohnya. Maka menggunakan saluran-saluran kita yang ada ni, pada kebajikan, mungkin kita ada wijahah, bahasa Arab kata wijahah, ada kemampuan kita dari sudut dan berinteraksi dengan pejabat-pejabat, dengan apa, ini pun salah satu daripada saluran menyelesaikan masalah. Nabi kata, man nafasa an mu'minin, siapa dia lepaskan kesusahan seorang mukmin, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan kita di akhirat. Subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita bercakap tentang kita duduk dalam satu jamaah, satu kumpulan, ada banyak perkara yang kita mampu buat, yang mampu kita bantu dalam suasana yang begitu, hari ini keadaan yang begitu gawat. Maka kita sama-samalah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wadah yang kita ada, tempat yang kita ada ni menarik, tetapi kita letaklah di tempat dia yang asal, supaya ianya menjadi aset yang besar, menjadi satu sumber yang baik untuk kita mendapat keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu di antara bila kita kata kita berkat, artinya kalau berkat masa singkat, tapi kita mampu nak buat banyak benda. Kita sempat pergi ke pejabat, kita sempat pergi mesyuarat, kita sempat bantu orang susah, kita sempat pergi solat jamaah, kita sempat pergi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya masa yang singkat kita boleh buat banyak. Cuma kadang-kadang ada benda yang kita rasa pelik juga. Baru ni saya forum di sini Kota Baru dengan seorang doktor, profesor doktor, dia tulis buku 100 buah buku lebih. Saya pun tanya, saya kata saya cemburu lah dengan awak ni, macam mana boleh tulis 1 buku? Kalau dia menulis saja, dia tak bercakap, tak apa juga. Ni dia menulis dan dia juga pidato, dia juga berkuliah. Dia kata apa? Dia kata entah kena cari pembantu lebih sikit. Kata ni bahaya, ayat sensitif lah kan. Rupanya dia 2 isteri. Dia kata kalau 3, saya kata 50 dah buku. Kata berat penyakit. Minta maaf dah. Saya pasal sikit lah. Ada kadang-kadangnya keberkatan duduk dalam macam-macam tempat yang dia boleh duduk. Berkat dari sudut masanya, berkat dari sudut kira-kiranya. Jadi biarlah kita dapat dalam kerja yang kita buat ini, kerja yang besar. Suatu hari Sayyidina Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dia pergi hantar kawan-kawan dia ke kubur. Ini cerita terakhir saya nak sebut. Lepas ni kita pergi kepada sesi soal jawab. Jadi Hasan Basri ni dia pergi ke kubur dengan sahabat-sahabat dia. Lepas dia ke bumi kubur, ke bumikan sahabat dia, dia pun tengok kepada kawan-kawan dia. Dia kata apa? Kalaulah sahabat kita ni balik semula ke dunia, apa yang dia nak?
Agak-agak dia nak apa? Nak apa? Nak kahwin lagi ke nak apa benda? Dia kata dia tak mikir dia nak kahwin. Dia nak istighfar, dia nak solat, dia nak tambahkan ibadat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bila dengar lagu ni, Hasan kata apa dia? Hu fatathu. Semua yang kamu sebut tadi, kawan kita ni telah terlepas. Maknanya telah tamatlah tempoh dia sebab dia sudah mati. Tapi kamu semua ni masih lagi berpeluang. Kita ini berpeluang ke tidak? Masih berpeluang. Jangan sampai orang kata kepada kita, sahabat kita yang kita ke bumi hari ni nak balik. Kalau boleh balik, no apa. Nah, kita sendiri kita kata, sebelum aku diusung ke kubur, apa yang aku nak buat? Maka di sinilah peranan kita, tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kabir, sangat besar. Jadi itu sajalah yang saya rasa kita tazkirah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita pindah kepada kita baru saja dengan sesambungan tazkirah pertama yang bertajuk Persatuan Pada Keberkatan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Jadi kehidupan kita di dunia seperti mana kata Ustaz tadi adalah bagaimana kita mencari keberkatan. Adakah setiap kita yang berbuat baik ini diberkati? Kita rasa kita buat baik ini diberkati tak? Tapi betul kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi terima kasih saya bagi pihak Masyarakat Muda yang atas tazkirah yang begitu mana kepada yang hadir dan juga kepada yang tidak hadir. Sebab lepas ini kita sama-sama balik, kita bagi tazkirah dulu pada keluarga kita, pada rumah atau lagi, dan kepada kawan-kawan kita yang kita ada kesempatan dikurniakan ingatan agar apa-apa yang baik kita sampaikan pula, kita kembangkan kepada yang tidak hadir. Maka insyaAllah hidup kita ini akan berkah. Jadi seperti mana kata Ustaz Dr. Abdul Basit tadi, kita luangkan masa pada hadirin yang ada bersama kita di dewan ini untuk sesi soal jawab dalam masa 15 minit. Jadi saya jemputlah mana-mana hadirin yang ingin bertanya soalan khususnya berkaitan dengan tajuk pada malam ini untuk dijawab oleh Al-Ustaz Abdul Basit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Perkara yang paling pertama meletaknya dari segi pengurusan masa. Jadi dalam kehidupan kita berfikir sekalipun, fokus kita yang paling utama sekali, kita mesti yang paling utama sekali dalam kehidupan kita sehari dalam masa depan yang amal saya apa tu paling utama sekali dari segi pengurusan masa supaya kita diberkati dan kita tidak terjerumus. Yang lebih pentingnya kita dengar perkara yang pertama ni yang paling afdal dan pahala banyak. Contohnya soalan ni, kalau kita semaya soal pahala soal mau pahala tujuh. Kalau semaya berjumpa dalam masjid 100 orang pahala banyak dan utama betul. Terima kasih kepada soalan yang pertama tadi. Ada lagi? Bagi nama sekali ya. Sedap sikit nak. Nama apa itu? Ibrahim Yusuf. Haji Ibrahim. Haji Ibrahim deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli belakang Muhammad.
kita mungkin di luar dan saya tapi jika ada satu hal yang bisa Ustaz lakukan tadi hadis dan saya ingat Ustaz pun Ustaz salah pada pakar hadis yang kita dulu. Jadi sekarang saya ada kami orang awam sedikit ada kekeliruan sebab saya di luar Kelantan saya banyak berkawan dengan ahli-ahli yang ikat hati saya daripada sebab kita selalu dialog dengan orang. Jadi kita nak tahu sebab sebagai pakar hadis kita hadis waqif dengan hadis sahih yang selalu diwakilkan oleh banyak ustaz-ustaz kadang-kadang menyebutkan hadis tapi kita awam kita terima saja tapi dia katakan ini ada hadis sebab sebagai contohnya apa yang ditolakkan oleh ahli yang anti hadis ini terutama tentang bilangan hadis sahih. Dia kata sebab kalau dibandingkan bisa kalau Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun itu 10 tahun Mekah 13 tahun di Madinah takkanlah beratus ribu hadis jadi boleh bahkan secara dia berjihad dan berdakwah dan berperang jadi masuk tidak sepanjang itu jadi kalau begitu beratus ribu hadis dengan Nabi tidak ada jalan semua tidak ada jalan tidak tidur tidak apa tapi pun tidak mencukupi kalau pagi dengan masuk yang nadia jadi saya tahu yang banyak setengah hadis-hadis yang sahih yang boleh kita jadi hujah sebagai untuk orang awam sebagai kami utama saya contoh saya kata daripada Abu Hurairah kalau kita baca daripada hadis jadi riwayat Abu Hurairah beribu-ribu hadis semua daripada Abu Hurairah sedang Abu Hurairah sendiri orang yang terakhir bukan orang awam maksud menurut Islam ini tidak boleh dia dah tahu kenapa Abu Hurairah tapi kalau dalam sana hadis kita baca semua boleh kata banyak hadis kepada Abu Hurairah. Ini salah satu daripada yang perbulan-perbulan hadis yang tolak yang tidak menerima hadis itu sebab kata itu bukan dengan Quran saja. Sebab hadis sepanjang yang dirimukan. Kadang-kadang kita pun tidak betul bicara dalam hadis bulan puasa hadis apa yang ustaz-ustaz begitu banyakkan hadis yang ditokin. Perawinya tak tahu apa pun kita baca cacat sana cacat sini. Jadi kita minta tabayun kepada ustaz ini kita bicara. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad. Jadi saya jawab dulu sebab soalan dia tu panjang. Yang pertama tadi soalan daripada Tuan Haji Ibrahim, iaitulah soalan dia pendek dan jawapan pun boleh kita pendek. Pengurusan masa yang utama, yang paling utama sekali iaitulah macam mana kita nak letakkan kita ni sebagai kita boleh betul balik kepahaman kita yang dipesong oleh penjajah, iaitulah kita nak mengabdikan diri pada Allah 24 jam. Kita letak situ, artinya kita tidur pun ibadat, kita makan pun beribadat, kita duduk dengan isteri pun beribadat. Maknanya tak ada masa kita tidak beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Sampai lagi ke tandas kita baca doa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Duduklah tandas sekejap, tak boleh nak zikir lah situ. Tapi oleh kerana kerja dalam tandas ni pun untuk nak menyelesaikan masalah kita, maka kita keluar nanti pun ghufranaka, artinya semua pergerakan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada waktu itu kalau kita susun, tuan-tuan nak apa? Nak solat, kita ada waktu. As-salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu. Nak berzikir ni masalahnya manajemen waktu zikir ni cukup penting. Jangan sampai peringkat kita kena pergi bertapa dalam gua nak berzikir ni. Tuan-tuan sini mungkin tak dengar, orang lain dengar dah cerita ni. Tak ada juga tak cerita sini tak. Saya naik taksi di Kuala Lumpur, nak dari tu airport nak pergi ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba driver taksi duduk tengok saya pakai jubah. Kita pun bimbang juga orang duduk tengok ni. Jadi nasib baik kita tak buat duit banyak. Dia kata apa? Dia kata saya panggil bapak lah, panggil ustaz lah kalau bapak ni. Kata boleh lah panggil. Dia kata dia ni duduk confused sebab ayah dia ajak pergi bertapa 40 hari dalam gua. Kata apa masalah awak confused apa dia? Dia kata dia confused kalau 40 hari berapa kali Jumaat dia tak solat. Berapa kali berapa puluh waktu solat Jumaat dia terlepas.
Pasal apa? Nak cukup zikir beberapa puluh ribu zikir adalah juta zikir begitu lebih kurang. Saya kata salah ayuh awak tu. Yang pentingnya masa kita berzikir ni kita ikut pergerakan. Bangun tidur ada, mandi tandas ada, nak keluar rumah ada, naik kereta ada, masuk masjid ada, masuk pasar ada, nak makan ada. Itu pergerakan. Kalau kita baca semua cukup dah. Memadai. Sudah naik taraf wali dah kita, min awliyaillah. Tapi kalau kita duk mikir pelik-pelik, kata tak boleh kena pergi bertapa dah. Ambil 3 hari, 4 hari, 20 hari duduk dalam gua, itu bukan daripada dia. Jadi yang kita nak manage di sini apa dia? Bagaimana kita nak suruh ingat? Saya suruhkan setiap 20 minit ada je dalam handphone kita ni reminder, tek-tek bunyi. 20 minit awal sangat, 2 jam. Apa dia bunyi ni? Oh, zikir 4 kalimah. Kita baca 100 kali subhanallah alhamdulillah. 2 jam pula bunyi pula. Nak suruh ingat, nak suruh kita sedar bahawa kita ni hidup dalam suasana berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang saja yang simpel. Sebab kalau kita nak ambil masa, nak uruskan masa lebih daripada tu, kita tak ada masa. Tapi kalau kita tak urus, masa terbuang, hilang begitu saja. Allahu Akbar. Soalan daripada Tuan Haji Muhammad tadi, iaitu masalah orang anti hadis, dia kata tak logik, dia kata Nabi kita sampai beratus ribu hadis, seolah-olah Nabi kita duduk cakap. Saya kata dia ni waktu dia bercakap, dia tak apa tu cakap. Tuan-tuan kena ingat, kita baca surat khabar ni berapa kali sehari surat khabar? 5 surat khabar pun dia baca. Sinar lagi, macam-macam surat khabar kita baca. Hak nulis surat khabar tu, hari ni cerita lain, esok cerita lain. Tak habis-habis surat khabar tu. Artinya kehidupan manusia ni berjalan. Nabi pun bukan ulang cerita, duk cerita pagi sampai gelap dia cerita dah. Sahabat pun tak cerita macam tu. Hari ni Nabi kita ziarah orang, contohnya, maka hadis tentang ziarah. Esok ada kematian, Nabi kita pergi ziarah orang mati, Nabi kita pergi ke kubur, Nabi kita pergi. Jadi riwayat hadis, ada riwayat oleh Abu Hurairah, ada riwayat oleh Ibnu Abbas, ada riwayat oleh Ibnu Umar, hadis yang sama. Pasal itulah dia kata bukan Abu Hurairah seorang yang tidak. Kalau buat cari dalam musnad Imam Ahmad, dia bagi musnad Abu Hurairah, musnad fulan-fulan, bermakna kadang-kadang hadis yang sama. Ada perbezaan, ada kurang sini, ada tambah sini, dan macam-macam lagi. Jadi orang anti hadis ini kita tak payah cakap banyak dengan dia. Kalau kita tanya dia, semaya ke tak? Semaya. Ikut apa semaya? Ikut Quran. Berapa rakaat semaya zuhur? Dalam Quran ada sebut semaya zuhur berapa rakaat? Tak ada sebut. Waktu salat zuhur ada tak? Dalam Quran, aqimus salat liduluki syarqi, bila matahari. Habis nak payah asal masa mana? Jadi semua tu cerita-cerita yang tidak betul. Kumpulan anti hadis, nama dia pokok anti hadis, orang yang tak nak pakai hadis, tapi realiti hidup dia sangatlah pelik, sangatlah ajaib. Cuma bila mari hari ini tentang hadis dhaif ni hadis sahih. Jadi hari ini alhamdulillah kita tengok kesedaran masyarakat sudah baik. Kita pun pemuda-pemuda Islam kita dibantu buat satu kumpulan, nama dia Semak Sebelum Sebar. Cantik tu, tuan-tuan boleh share dalam Telegram, ada dalam grup ada. Sebab kita tak mampu nak jawab. Ada saya ni 2-3 banyak, kadang-kadang satu hari sampai 10 orang tanya, ustaz sahih tak sahih hadis ni? Jadi kalau saya duk kerja, duk sahih ke tak sahih ni, memang tak ada kerja buat saja. Kerja saya tunggu jawab itu ni WhatsApp orang. Jadi dengan ada grup ni senang, kita boleh cari. Hari ni timbul hadis, siapa dia minum, orang perempuan yang mengandung makan buah tembikai banyak, anak dia comel. Allahu Akbar. Makcik ni pula makanlah buah timun 4 kali 5 kali bangun buah air sekecil malah dah minum air banyak. Kata apa? Hadis tu tak tahu mari mana. Dia kata memang Nabi makan apa ni bitih ada dalam hadis. Tapi tadi yang kata siapa dia makan hak ni, dia tulis sebenarnya Nabi tu. Siapa dia makan hak ni kelebihannya sedikit. Jadi jangan lupa. Maka cantiklah kita bantu untuk nak mencari apa huraian ulama, bukan ulama sekarang, ulama dulu berkata Ibnu Ma'in ada, Ibnu fulan ni fulan salah, jatuh hukum hadis ni sahih, hadis ni tidak ada asalnya, hadis ni dhaif, hadis ni al-maudhu' contohnya. Maka kita mengatakan tugas menyemak hadis sangat penting, kerana kita nak sandar satu-satu benda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu benda yang besar. Dan terdapat larangan keras. Nabi kata, siapa dia buat kata kepada aku benda yang aku tak kata, maka dia ambil tempat dari mereka. Jadi kalau ada orang bantu kita untuk nak menyemak hadis, kenapa kita marah pula?
Hari ni Luki kata macam-macam dia buat kata. Nak perli kepada orang yang nak cuba nak hidupkan satu budaya menyemak hadis yang kita baca. Kadang-kadang tak boleh nak kata apa. Ustaz-ustaz kita bila mereka mengajar dia tak sempat nak semak ataupun tidak ada alat untuk menyemak. Walaupun hari ni nak semak hadis, alhamdulillah sudah ada banyak laman-laman web yang telah ditumbuhkan, dikumpul pandangan ulama. Contohnya dura.net, sunnah.com, hadis tu. Semua ni dia ambil, bukan dia buat. Kata Ibn Hajar pula, Nawawi kata sekian, orang ni kata sekian. Jadi dia kumpul, maka kita boleh ambil satu panduan bahawa hadis ini telah dihukumkan oleh majoriti ulama sebagai hadis yang tidak sahih. Itu panduan sebenarnya. Jadi tak payahlah kita tulis tentang golongan anti hadis ni. Saya suka sebut di sini satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, namanya Dirasatil Hadis Nabawi wa Tarikhut Tadwinihi. Kajian tentang penulisan hadis. Dia tulis daripada awal lagi, sejarah-sejarah sampailah kepada zaman kita hari ini. Alhamdulillah, kita ini satu tesis PhD yang dikemukakan di Universiti Harvard, tak silap saya. Dibuat oleh orang putih, tapi orangnya Muhammad Mustafa Azami. Nah, sekian. Ada lagi soalan? Silakan. Silakan. Sekarang kalau kita buat dengan hadis itu, sohih-sohihnya saya itu ada semua hadis saja. Untuk nak simple lah, kita sebagai orang awam ni, kalau sebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu, kita letak situ hadis yang sahih. Kalau ada satu dua yang bermasalah, itu sangat sedikit. Jadi untuk nak pegang tu boleh ambil. Cuma sahih dari sudut sanad, boleh jadi masalah dari sudut isi. Sebab dalam ilmu hadis ni, dia ada yang terawal, kemudian mari yang kemudian. Contohnya hadis, Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Awalnya aku larang ziarah kubur. Sekarang ni ziarah. Bermakna ada nasikh, ada mansukh. Di peringkat awal Nabi kita larang simpan daging korban lebih pada 3 hari. Jadi hari ni orang bukan 3 hari, 3 bulan, tak habis-habis lagi. Tidak dilarang. Jadi sahih dari sudut sanad, tapi dari sudut fiqhul hadis perlu kepada belajar. Perlu pada kita kena mengaji juga. Dia kata ni saya pegang dengan Bukhari dah ni, tak boleh. Baru ni ada saya dengar seorang pemuda ceramah, semangat sungguh. Siapa dia tak pakai hadis Bukhari ni kafir. Kata Parut ni kafir selalu. Kata nanti dulu, jangan duk kafir lagi. Boleh jadi hadis tu mansukh. Ada hadis lain yang menasahkan dia. Tiba-tiba kita semangat doh nak bela hadis, nak lawan apa-apa anti hadis ni, apa mereka lagu tu pula. Jadi dalam semua ilmu ada disiplin. Ada disiplin. Ilmu hadis ada disiplin dia. Dia panggil riwayatan wa dirayatan. Ada ilmu riwayat boleh jadi sanadnya sahih, tapi dari sudut dirayah tu ada huraian yang perlu kita kena buat. Macam hari ni tuan-tuan baca hadis, ma asfala minal ka'bain fa binar. Apa dia pakai kain lebih daripada buku lali, orang lelaki dalam neraka. Habis kita tengok semua orang pakai kain labu, seluar labu tu, ni neraka. Jadi panjang lagi cerita. Nah, jadi masa itulah hadis menafsirkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Ambil hadis ni, ambil hadis ni. Dalam hadis yang sahih, siapa dia minum air berdiri, taklah dia muntahkan benda tu. Berat kita, ramai kita ambil air berdiri yang itu. Nah, kalau pergi tempat mesyuarat, ustaz-ustaz menyusuh berdiri juga. Ada setengah ustaz warak tu buka kasut, duduk atas kasut minum air. Nah, tapi bila baca hadis lain pula, beberapa hadis lain yang sahih juga, pernah Nabi kita minum diri. Itu dia panggil dari sudut fiqhul hadis, kita kena belajar. Tak memadai dengan kita baca aja, lepas tu kita jatuh hukum lah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan-soalan? Silakan. Soalan saya adalah kalau kita dengan tajuk berpersatuan ke arah keberkatan, satu perkara yang amat baik sekali. Dan apabila kita dengar tadi, boleh kita teruskan sebagai persatuan, sebagai satu. Tetapi kita dengar orang-orang
Yang kedua, kalau berpersatuan ini ialah sebagai satu kerana berlaku pergaulan antara wanita dan lelaki. Apakah pandangan dalam hal sekarang ini? Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Zakaria. Memanglah mana-mana tempat, mana-mana keadaan pun dia ada etika dan ada disiplin. Kita berpersatuan secara alam realiti. Dalam satuan, dalam grup kita, dalam kelab, itu dipanggil alam realiti. Hari ini alam tak realiti dah. Bukan alam jin, tapi alam maya. Ada tak ada persatuan alam maya? Cukup banyak. Saya sering dapatlah report daripada suami dan juga daripada isteri. Tengok ni ustaz, pukul 3 pagi duduk WhatsApp lagi, isteri duduk layan orang lain dalam grup. Ini juga termasuk dalam maksiat di alam maya. Sama juga kita maksiat di alam nyata ni sama juga. Bila kita duduk pergaulan bebas yang tidak ada batasan. Sedangkan kita tahu dalam Islam tu ada batasan dari sudut pergaulan. Kita boleh bergaul tapi ada batasan tersendiri. Yang laki-laki ada hak dia, yang perempuan ada hak dia. Maka untuk mencari keberkatan, sebab apa para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, kita kena ingat, masa yang kita hidup ni lama ke pendek? Itu je soalan. Kalau kita rasa nak hidup lama, kita buatlah apa yang kita suka. Tapi kalau kita rasa besok kita akan dipertanggungjawabkan, maka kita kena buat persiapan. Benda yang kita buat ni biar ada jawapan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah satu benda yang, kerana itulah majlis-majlis tazkirah keagamaan, majlis-majlis peringatan ini penting. Penting kita kena buat. Hari ini alhamdulillah saya tengok pemuda-pemuda kita ni cuba main peranan di alam maya. Kita ambil contohnya, tadi saya cuba nak tayang tapi tak ada rezeki, tak bernyawa dia malam ni kan. Dia panggil kad. Kita buat kad poster, kata-kata yang pendek. Contohnya, hari ini kita banyak tanggungjawab, esok kita akan dipertanggungjawabkan. Pendek je. Tapi kalau orang berfikir, satu malam dia tak boleh tidur. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua yang kita buat. Yang kita buat dari kerja buat kita, pergaulan kita, halal kita, kata-kata kita, apa saja yang kita buat ni semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bermakna pada ketika itu kita akan berhenti daripada buat munkar dan maksiat, kerana manusia tak mungkin. Manusia bersalah itu biasa. Kalau tidak, tak nama manusia pula dia, nama malaikat yang tak bersalah. Tetapi kesalahan itulah yang perlu kita betulkan. Kesalahan betullah yang perlu kita tazkirahkan. Kesalahan itulah yang perlu kita sama-sama muhasabah, sebab kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada satu soalan bertulis ni. Ada satu buku doa pagi dan petang yang diedarkan secara percuma sebagai hadiah. Di bahagian belakang buku itu sebut beberapa perkara yang agak mengelirukan. Dikatakan bid'ah jika membiasakan doa dan mengangkat tangan ketika berdoa selepas salat. Berdoa dan berzikir mengikut imam secara berjamaah selepas salat fardu. Banyak lagi lah benda-benda ni. Jadi kita mengatakan begini, dia masalah dalam perkara-perkara ibadat kepada Allah Azza wa Jalla ni ada satu kaedah yang dibuat, iaitulah al-ittiba' wa laysa al-ibtida'. Kita kena ikut, tak boleh mereka. Dalam bab benda lain kita boleh buat. Seorang kata-kata yang menariklah, menggoriskan perasaan kita, iaitulah kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan mungkin kenal Yusuf Al-Qaradawi ni. Jarang orang lah tak kenal nama besar ini dalam dunia dakwah pada saat ini. Dia kata apa? Satu benda yang ajaib berlaku dalam dunia hari ni. Orang yang bukan Islam duduk reka, duduk buat, duduk merancang perkara-perkara keduniaan. Sekejap keluar jet baru, sekejap keluar senjata yang canggih, sekejap keluar alat-alat ni, sampai kita alat handphone kita ni tak terkejar dah. Mula-mula satu, patut ni dua dah keluar, tak ada buruk kedua, keluar tiga pula. Gila kita duduk lagi belakang telefon.
Tak ada pasal-pasal. Pada hak tu tak habis nak bercakap dah tu. Jadi masalahnya orang Islam, orang bukan Islam duk reka teknologi, kita orang Islam duk reka ibadat. Itu kata Syekh Qaradawi hafizahullah taala. Jadi dalam masalah ini kita kena ingat, berdoa, mengangkat tangan itu tidak menjadi satu kesalahan. Tak ada menjadi satu kesalahan. Kita nak berdoa, kita nak angkat tangan. Nabi kita berdoa waktu perang Badar sampai angkat, jatuh dia punya kain. Sah. Cuma kadang-kadang cara kita mengolah doa tu, kadang-kadang cara kita buat itu yang membuat masalah. Jadi kita kena perbetulkanlah cara kita berzikir, cara kita berdoa, cara kita beribadat. Hari ni macam-macam orang ajar kepada kita tak? Kalau nak berzikir, nak selawat, kena bawa gendang, kena bangun menari. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita kata, kenapa kita nak cari benda-benda yang pelik dalam ibadat kita? Kenapa kita tidak kekalkan perkara yang asli yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sering jemaah tanya saya, ustaz, sekarang ni banyak sangat selawat-selawat orang duk ajar. Selawat mana yang kita nak pakai? Saya kata ambil yang ori sajalah. Mudah, tak ada siapa pertikai. Di mana yang ori contohnya? Yang tuan-tuan baca akhir solat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai ke innaka Hamidum Majid. Kalau kita baca selawat ni, ada tak orang pertikai? Riwayatnya sahih, sanadnya kuat daripada Imam Bukhari tu. Ada orang pertikai? Tak ada orang pertikai. Tapi kalau kita baca hak pelik lagi, orang ni kata tak boleh, orang ni kata boleh, orang ni kata bid'ah, orang ni kata hasanah. Jadi akhir sekali kita pun pening. Jadi untuk tidak memeningkan umat ini, maka saya syorkanlah kita para pendakwah, kita ajarlah kepada masyarakat bacaan, amalan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sesama-sama. Jadi kalau kita duduk buat benda tu, orang akan pertikai. Bila orang pertikai, kita juga pening. Bila kita pening, kita pula kelahi sama kita. Duduk sibuk benda remeh-temeh, benda-benda khilaf. Jadi benda hak tak khilaf ada, kita duduk sibuk cari benda khilaf buat apa? Itu dipanggil dari sudut kaedah, untuk mudah kita nak buat kesimpulan. Jadi kalau nak bincang satu-satu panjang pula cerita dia. Jadi kesimpulan kita mengatakan ambillah yang ori, yang asli. Sebagaimana kita beli barang juga nak cari yang asli. Nah, tapi kenapa dalam ibadat kita tak cari yang asli? Sedangkan benda tu ada dalam kitab hadis, ada dalam kitab azkar, ada dalam kitab yang sahih ada. Jadi tak payahlah tuan-tuan duduk pening kepala duduk cari benda-benda yang ajaib, yang pelik. Kita boleh buat benda ajaib dalam kehidupan dunia, tapi jangan buat benda ajaib di dalam perkara ibadat. Wallahu a'lam. Lagi kita boleh pasal bid'ah ya, pasal bid'ah termasuklah pasal apa ni tahlil apa semua. Itu kan ada golongan ni cerita kan, ada golongan kata ini wahbi ya, tak wahbi dan kita pun tak kaya apa itu wahbi. Sudah boleh kita cerita puas. Nampak kita malah lagi. Dia hari ni dulu tak ada nama ni. Dulu kalau perbalahan orang Melayu ni, dia mari kaum muda, kaum tua. Ni orang-orang lama-lama ingat ada. Orang balas kaum muda, kaum tua ni kat gaya. Nah, ni kata. Sekarang ni tak ada lah. Kaum tua, kaum muda hilang dah. Kalau sebut orang tua, orang tak kenal. Dan dia pun tak power. Kaum muda tak kuat. Apalagi kalau suara muda, lagi tak ada masalah. Yang masalahnya Wahabi. Masalah. Hari ini saya pun jadi satu kebingungan dengan suasana yang berlaku. Terlalu dahsyat. Kalau dua orang ni baik-baik, tiba-tiba dia berbeza pandangan sikit. Contohnya seorang ni lepas solat tak sapu muka, yang seorang lagi sapu. Dia tak sapu muka tu kena tuduh tu Wahabi itu sapu muka. Jadi terlalu benda yang terlalu kecil dalam perkara yang kita nak besarkan. Dan istilah yang digunakan untuk Wahabi ini sangat buruk dan sangat jijik kepada sebahagian masyarakat. Mana kalau kena jatuh hukum Wahabi itu berat tu. Kalau hospital atau ICU dah kena. Tak boleh pakai dia, tak boleh. Habis benda tak boleh. Jadi punca berlakunya ini di antara punca yang berlaku kerana kita sudah tidak ada lagi fiqh al-ikhtilaf.
Sudah tidak ada lagi fiqh perbezaan pandangan. Sudah. Saya bentang satu kertas kepada pendakwah-pendakwah negeri Kelantan. Nama dia Fiqh Al-Muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Kenapa kita bentang tajuk ni? Supaya minda masyarakat dibuka. Minda kita dibuka. Contohnya bila kita nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah, tabung haji memang suruh hajar. Pendakwah, ustaz-ustaz pengkursus mesti ajar kepada masyarakat tak batal wuduk sentuh perempuan, berdasarkan daripada pandangan 3 mazhab, lagi pandangan muqabilul asah, pandangan fulan dalam mazhab Syafi'i tak batal. Jadi kalau kita ajar macam ni, tenang tak tenang, ikut siapa ni? Tak batal wuduk ni? Majoriti ulama ahli sunnah. Kita tak ikut Syiah, tak ikut Syiah, tak ikut Mu'tazilah pun tak ikut. Tapi kalau kita kata geng hak tak batal wuduk tu Wahabi, nak ikut tak ikut? Tak ikut. Kata bila di Mekah ada orang tak pergi solat subuh di masjid. Dia kata tak boleh ni, itu imam Wahabi, tak baca wuduk. Jadi hak maghrib tadi tak Wahabi. Pasal tak ada gunung maghrib. Jadi bila kita ajar masyarakat berkelahi, hari ni tuan-tuan, kalau ada orang duduk hentam sangat, orang duduk buat, hari ni bukan buat hentam, dia ambil gambar letak sini. Ustaz pula pangkoh Wahabi. Habis cerita. Maknanya kondek lah ustaz tu tak dipakai, semua tu ustaz tu ahli neraka belakang contohnya. Berat. Dia sebab pula dia ni mengkafirkan orang. Semua ini satu fitnah di akhir zaman ini. Kerana itulah dakwah kita hari ini, dakwah kita bagaimana nak memurnikan masyarakat. Bagaimana nak ajak masyarakat supaya betulkan hati kita, tidak ada masalah yang tidak berlaku khilaf. Tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kadang-kadang 2-3 masalah. Buat fihi aujuh, salah satu aujuh, 3 wajah ada. Orang ni kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata boleh, tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang saya baca di akhir kitab Musalli, nama dia Bahjatul Mardiyah. Bahjah Mardiyah ni hukum makmum tertinggal daripada imam, dipanggil masbuk muafiq. Dalam kitab ni Ibnu Hajar kata tak sah siapa dia tinggal sekian. Ramli kata sah. Masa tu tak ada Wahabi lagi, tak kena. Kalau tidak, Ibn Hajar Wahabi juga, pasal beza pandangan dengan Ramli. Jadi para jemaah sekalian, yang penting dalam isu ini kita cuba berlaku adil, menilai dengan cara adil, iaitulah yang penting bagi kita balik kepada fiqh al-ikhtilaf, fiqh berbeza pandangan. Fiqh berbeza pandangan. Ada pandangan yang berbeza, boleh dibezakan. Macam dalam masalah tadi, ada orang kata batal wudu. Bila kita mari bulan Ramadan, ada orang bayar zakat fitrah dengan apa? Dengan beras. Ada lagi. Ada pula orang kata tak boleh bayar dengan beras, kena bayar dengan duit. Contohnya, ini sehari 2 ni, minggu ni terakhir ni, sibuk pula tak boleh bayar zakat sendiri. Kata pada zakat apa? Bising satu Malaysia, orang duduk Malaysia, ustaz macam mana? Zakat yang saya beri ke pusat dakwah, saya beri ke orang anak yatim, saya beri ke pondok-pondok, beri ke mahat tahfiz ni, tak sah kau kena qada balik. Allahu akbar. Tengok. Jadi peristiwa macam ni telah disibukkan. Jadi bila saya tengok balik dalam kitab yang saya mengajar, ulama-ulama Syafi'i mengatakan afdal diberi kepada pemerintah, kerana bila terkumpul tu dia jadi besar. Afdal, dia tak kata tak sah. Tapi bila pegawai kata tak sah, jadi dia bukan masalah. Itu pun dalam kitab tu kata, itu pun sekiranya baitul mal muslimin berjalan dengan cara baik. Jadi kita mengatakan oleh hari ini, oleh kerana pusat-pusat zakat kita alhamdulillah ratus-ratus juta kaya-kaya belaka, bukan miskin. Nah, jadi tidak apa salahnya kalau kita bantu mereka, kita jumpa orang miskin, kita bawa bagi sendiri. Kenapa tidak sah? Ini jadi persoalan-persoalan yang sedemikian terlalu banyak untuk kita bahaskan. Maka para jemaah sekalian, dalam masalah benda-benda khilaf, jadi label sama-sama kita satu perbuatan yang cukup buruk, kerana label yang direka tu sangat dahsyat. Kalau label kecil-kecil boleh tahan, ni label cukup dahsyat. Dia guna satu kata-kata brand ni teruk, kemudian campur atas kepala orang, itu dahsyat nama dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dakwah kita nak ajak masyarakat supaya tidak berkelahi, dan dalam masalah-masalah yang kita ada khilaf di kalangan para ulama, bertasamuh, berlapang dada dalam masalah ini. Tapi dalam masalah yang tidak ada khilaf, kenapa kita nak berikhtilaf juga? Wallahu a'lam. Okey, dengan jawapan
Ada setiap soalan yang mengumpulkan sesi soal jawab yang dibuka tadi. Saya rasa itulah saja sesi soal jawab kita untuk malam ini. Saya mewakili Kelab Kaum Muda, terutamanya dari Unit Biru Agama dan Kebajikan dan Ketua Tuan Haji Ismail bin Haji Jiman, merakamkan terima kasih dan tahniah kepada Dr. Abdul Basit di atas kesediaan beliau untuk menyahut jemputan kita pada malam ini dan memberikan tazkirah yang begitu berguna kepada kita dan harap pada malam ini semua yang hadir diberkati. Jadi dengan segala sukacita dan hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Ismail bin Haji Jiman, Ketua Biru Agama dan Kebajikan, untuk menjemput yang berbahagia Presiden Kelab Kaum Muda Encik Ramli bin Abdullah bagi menyampaikan sudah hati kenal-kenal kepada Al-Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdullah. Dah tulis kat sini. Itu dia. Kepada semua hadirin jemputan kita malam ini, sebelum kita bersurai, semua dijemput untuk menikmati sedikit hidangan yang disediakan oleh Biru Agama pada malam ini. Dipersilakan. Jadi sekali lagi saya selaku